Mungkin ini adalah kali pertama bagi kita di zaman ini akan berpuasa tepat ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu puasa pada era COVID-19. Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari yang beriman sekalian. Dalam 5 minit kali ini saya akan berkongsi dengan anda tentang puasa ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di era COVID-19. Saya membawa topik ini kerana saya fikir pada masa lalu kita tidak puasa ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan secara tepat, sebab puasa pada kita orang Melayu, orang Thai dan bangsa-bangsa lain, terutamanya bangsa Arab. Kalau anda pernah duduk di negara Arab, anda tahu bahawa puasa di bulan Ramadan adalah merupakan pesta. Pesta makanan, di mana di bulan Ramadan terdapat macam-macam makanan yang lazat yang tidak pernah ada di bulan lain. Ada hanya bulan Ramadan sahaja. Kami di Thailand dan di Bangkok ini ataupun di selatan Thailand pun begitu juga, akan disediakan makanan-makanan yang sedap belaka, makanan lama, makanan yang tidak wujud pada zaman sekarang ini, ada juga pada bulan puasa. Tapi tahun ini makanan seperti itu mungkin tidak ada. Bazar Ramadan mungkin tidak ada. Saya belum pasti lagi bazar Ramadan akan jadi macam mana. Ya, bagi saya sudah banyak kali kritik cara kita berpuasa, bahawa memang tidak tepat dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebab kita puasa hanya satu wajbah, satu kali makan, iaitu tengah hari. Tengah hari kita tak makan. Tapi kita makan di bulan puasa lebih daripada 4 kali. Daripada masalan, pagi kita makan suhur, malam kita makan berbuka puasa, dan kita makan pula malam, ada makan malam pula di situ. Jadi sudah jadi 3. Dan ada lagi pula waktu selepas sembahyang tarawih, kita juga akan makan jadi 4 kali. Dan sebelum itu ada pula makan pula waktu sebelum tidur, jadi 5 kali. Kalau orang Arab lebih, sebab mereka akan berjaga malam sampai subuh, baru mereka tidur. Jadi makan berterusan, ambil daripada kira-kira jam 6, kita katakan jam 6 lah kita berbuka puasa, dan terus sampai selepas sembahyang tarawih kita makan dan terus makan sampai ke sahur, sehingga imsak, waktu imsak dekat subuh. Jadi banyaklah makan. Sebab itu saya panggil, kita tengok dari segi makanan yang kita makan ini, saya panggil ini adalah pesta. Ini adalah pesta. Puasa yang kita dulu-dulu adalah pesta. Itu dari segi apa yang kita makan. Tapi kalau kita tengok daripada makanan juadah, minuman, kuih muih dan segala apa yang menyelerakan manusia ada jual di merata-rata tempat di pasar. Kalau kami, kalau saya di Jabat pun begitu juga, ada di pasar malam atau pasar petang dijual dengan makan yang memang lazat, memang sedap, ada macam-macam. Dan di negara Arab pun begitu juga, ada kuih muih dan macam-macam. Banyak makanan, memang terlalu banyak sangatlah. Kalau di Mesir, di Saudi Arabia, terlalu banyak sangat makanan-makanan yang disediakan. Jadi
Kalau kita tengok dari segi jenis makanan, jenis juadah yang ada, memanglah tidak ada pesta yang lebih besar daripada bulan Ramadan. Di Mesir masalah, kalau bulan biasa penggunaan gula hanya tak banyak, tapi kalau bulan puasa berlipat ganda, begitu banyak sekali. Tapi dengan kerana ada COVID-19 ini, kerana ada coronavirus ini menyebabkan kita tidak boleh nak berpesta, nak pergi beli makanan di bazar Ramadan macam itu juga tak boleh, dan nak beli makanan, nak buat buffet di restoran besar-besar, di hotel besar-besar pun boleh makan lah, tapi kena tak tahulah di Malaysia dan di Bangkok macam mana. Apakah dibenar makan mungkin dalam bentuk 2 meter jauh, boleh duduk kursi macam tu ke? Macam mana saya belum tahu. Tapi kami di sini di Bangkok ini beli makanan, makan di rumah. Tak boleh duduk di restoran. Restoran tak ada, di hotel, di mana pun jadi gitu semua. Jadi ini menyebabkan kita tidak ada pesta itu, kurang pesta itu. Dan kalau kita tengok kepada apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, kalau anda semua tahu, kalau baca hadis, iftar wa suhur Nabi, apakah Nabi makan waktu berbuka puasa? Nabi makan mana yuajil fitr, mana mempercepatkan makan, dan dia makan hanya adalah ratabat, rutab ini adalah buah kurma yang masak, yang sudah masak, tapi segar. Dia Arab panggil rutab. Kalau tidak ada rutab, Nabi makan tamar. Tamar itu iaitu buah kurma, yang kita panggil buah kurma. Itu yang Nabi makan. Dan selepas itu dia pergi sembahyang. Jadi kita tengok kepada hadis, kalau nak cari hadis sunnah Nabi buka puasa dengan kepala kambing, dengan paha kambing, itu mana tidak ada, tidak cerita. Hanya hadis, semua hadis yang menceritakan tentang Nabi berbuka puasa dengan rutab dan tumur dan tamrah, iaitu rutab, buah kurma masak, tapi tidak kering. Itu saja. Kalau tidak ada rutab ni memang sedap lah. Rutab ni ada kelat-kelat sikit. Kalau dia kuning, warna kuning, tapi ada warna coklat separuhnya. Itu panggil rutab. Ada yang bentuk coklat, warna coklat habis pun ada juga. Itu rutab. Mahalnya. Itu yang mahal lah. Itu panggil rutab. Nabi makan rutab itu. Rutab itu nak kata-kata, boleh kata kurma lembut. Tapi kurma segar lah, kurma segar yang lembut, yang tidak keras. Kalau tidak ada rutab, Nabi akan makan buah kurma, yakni tamaratain wa tamarat. Itu cara Nabi makan. Sebab tu minum air. Itu yang Nabi buat. Dan tak cerita apakah Nabi makan sup, makan martabak, makan apalah macam-macam yang kita ada makan tu. Tidak ada hadis. Tapi ulama kata, kalau sudah makan dengan buah kurma ini kan, bolehlah pergi sembahyang, kemudian datanglah nak makan apa pun. Tapi pokoknya futur Nabi ataupun buka puasa Nabi adalah sangat sederhana, berbeza sama sekali dengan yang dilakukan oleh orang kita sekarang ini. Dan majlis berbuka puasa tak ada zaman Nabi. Seperti juga dengan solat tarawih. Solat tarawih tidak ada. Nabi tidak pernah buat solat tarawih. Dan sahabat-sahabat dulu pun dia tak sembahyang tarawih, dia sembahyang qiyamul lail. Nabi sembahyang qiyamul lail.
sembahyang di rumah sebab dia takut para sahabat nanti gunakan sembahyang qiyamul lail itu menjadi sembahyang wajib. Sebab ini sembahyang sunat. Jadi Nabi sembahyang qiyamul lail. Qiyamul lail di rumah, tidak ada tarawih. Tarawih ini adalah baru dibuat oleh Umar Ibn Al-Khattab apabila melihat para sahabat bersembahyang di situ, ada orang ini sembahyang di situ, ini sembahyang ini di dalam masjid, mana ini di kiri sembahyang itu, mana kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan mereka yang mengadakan sembahyang qiyamul lail itu, dan kemudian dipanggil tarwih atau tarawih. Tarawih itu artinya berehat, berehat. Ya. Jadi disitulah keluarnya sembahyang tarawih yang kita ada sekarang ini. Itu berkaitan dengan sembahyang. Tapi saya nak cakap tentang buka puasa, majlis buka puasa. Ma'dubatu Ramadan pun tidak ada pada zaman Nabi, sebab semuanya kita tengok makan sama-sama di rumah saja, tidak ada kumpulan beramai-ramai. Sekarang ini kebanyakan mana negara Islam lah sudah mengharamkan, bukan mengharamkan, melarangkan supaya tidak berkumpul untuk sembahyang pun. Sembahyang tarawih pun tidak ada, sembahyang Jumaat tidak ada, sembahyang jamaah pun tidak ada. Jadi makan berkumpulan beramai-ramai dalam majlis berpuasa puasa pun tidak ada. Dengan itu ini adalah satu perkara yang secara kebetulan COVID-19 ini mengubah banyak cara beramal agama yang kita lakukan, dan menyebabkan ramai orang baru faham, kata oh yang kita amal itu dulu hanya sunat saja, kita ni buat bersungguh-sungguh sampai mana seperti dengan wajib pun ada begitu. Dan sekarang sampai kita tahu pun ada bahawa sembahyang Jumaat tu pun boleh mana sembahyang di rumah sebagai sembahyang zuhur, seperti dengan fatwa yang dikeluarkan oleh banyak ulama, termasuk di Mesir, iaitu boleh gantikan sembahyang Jumaat itu sembahyang Jumaat juga, tapi salatul Jum'ah zaharan, sembahyang Jumaat itu menjadi sembahyang zuhur. Itu kebanyakan fatwa yang dikeluarkan oleh kebanyakan ulama di seluruh negara Islam. Tetapi kalau pergi kepada fatwa Abu Hanifah ulama mazhab mengatakan sembahyang Jumaat di rumah boleh, hanya dengan ada 3 orang makmum dan 1 orang imam. Dan Abu Yusuf dalam mazhab yang sama pula mengatakan 3 orang pun boleh, 1 imam, itu 2 orang pun boleh, dan 2 makmum dan 1 imam, jadi 3 orang lah. Itu jadi perkara ini semua kita tahu, baru orang sedar. Kalau dulu benda-benda macam ni tak boleh nak bincang, marah pada orang. Tapi sekarang kita bincang perkara ini boleh. Dan juga berkenaan dengan azan. Azan sudah, kalau dulu kita nak dengar azan seperti yang kita selalu dengar. Sekarang ni ada pula diubah jadi sallu fi buyutikum, sembayanglah di rumah kamu, sallu fi rihalikum, macam-macam banyak. Jadi baru tahu bahawa boleh berubah. Dan kalau kita pergi kaji dalam-dalam lagi, memang ada perubahan, banyak perubahan dibuat. Bukan banyak perubahan, ada perubahan-perubahan yang dibuat dalam bentuk lain di dalam azan sembahyang dibolehkan, bukan Al-Quran, bukan hadis terus daripada Nabi, daripada qaul Nabi, bukan qaul Nabi SAW, tetapi merupakan daripada sahabat, daripada Bilal. Mimpi Bilal katanya diberitahu oleh ulama, kata mimpi Bilal dan mimpi Umar bin Khattab, dan Nabi setuju. Jadi kalau dipanggil hadis pun hadis takrir, mana takrir hadis pengakuan Nabi terhadap apa yang dibuat oleh ataupun ditunjuk oleh para sahabat. Jadi
Itu dah segitu. Jadi banyak lagi lah menyebabkan kita baru tahu, baru sedar bahawa oh begini. Ya. Dan hari ini pula saya buat perkara ini, iaitu nak beritahu bahawa sepuasa yang kita dok puasa semua dulu itu jauh daripada sunnah. Kerana yang kita puasa itu adalah keramaian, adalah pesta. Kalau pergi ke Mesir lebih teruk lagi pula. Sebab pesta berbuka puasa ini ma'dubatu Ramadan yang orang mesti buat. Tahun ni tidak boleh buat. Dia buat satu orang tu dia buat majlis 30 hari cukup. Dan orang beribu-ribu depan rumah makan. Bukan dia buat dalam rumah, kat rumah tak cukup. Dia buat depan rumah. Ada laman depan rumah ataupun di tepi jalan. Dia letak meja, kursi penuh. Pergi ambil makanan disediakan untuk orang bandar, orang fakir miskin pergi buka puasa. Ini saya tengok sendiri sebab saya duduk di sana 8 tahun. Saya pernah menulis tentang perkara ini pun. Merupakan satu fenomena yang tidak ada di tempat lain. Saudi yang kaya pun tak buat macam tu. Tapi di Mesir begitu. Mana banyak sekali buat Maidatul Ramadan ataupun meja Ramadan yang di mana beribu-ribu orang datang makan setiap hari, 30 hari. Bukan satu hari. Kat kampung kita buat satu malam saja. Tapi mereka buat 30 hari. Ya. Ini adalah satu. Tapi sekarang tak boleh buat. Tak jadi pesta dah lah sekarang. Sebab COVID-19. Okey. Setakat ini saja saya boleh berkongsi dengan anda berkenaan dengan COVID-19 ini telah mengubah kita cara melaksanakan ibadat, dan perubahan yang dilakukan ini pula kadang-kadangnya adanya lebih tepat dari segi puasa misalnya adalah dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab buka puasa pada kita adalah ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi bukan makan buah kurma sahaja, tapi kena makan sedikit. Bukan kalau kita makan buah kurma kita kata sunnah, tapi selepas kita makan kurma itu kita makan satu tempayan daripada makanan tu, tak kena sunnah lah tu. Tak kena sunnah. Bagi saya tak kena sunnah. Ya. Jadi dari segi hadis yang dinyatakan oleh hadis, bukan saja iftar, iaitu bukan saja berbuka puasa yang Nabi makan sedikit, tapi juga suhur. Suhur kadang-kadang Nabi pun makan kurma saja dan air. Itu. Dan kalaulah buka puasa tu ta'jil iftar, suruh makan cepat-cepat. Kalau suhur pula takhir suhur, suruh melambat-lambatkan makan suhur. Itu adalah merupakan sunnah Nabi yang diamal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit waktu berbuka dan sedikit waktu bersahur. Terima kasih kerana menonton, dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.